Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari penonton-penonton sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini, tanggal 28 Jun 2023 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1444 Hijrah, kita dipertemukan untuk sama-sama kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sama-sama dapat kita berkumpul pagi ini dalam majlis ilmu untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan semua penonton berada dalam keadaan ceria, selamat dan berbahagia sentiasa. Mungkin ada pagi ini yang sekarang sedang dalam perjalanan menuju pulang ke kampung ataupun menyaksikan kita di siaran secara langsung di Facebook ya, dalam perjalanan pulang ke kampung untuk Aidil Adha pada esok hari, dan mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang teristimewa sudah pastinya mereka yang memasukkan nama mereka dalam ahli ibadah korban pada tahun ini. Semoga semuanya berbunga-bunga untuk menantikan haiwan korban tersebut ditumbangkan, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat memberikan satu nilai tambah kebaikan dalam kehidupan kita. Baik. Hari ini istimewanya perbincangan berkenaan dengan topik akhlak tayang ibadah. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton semua. Bukan saja kita bawakan topik ini kerana semenjak ini, bukan kata baru 2-3 bulan, tetapi sudah pun lama kita perhatikan berkenaan dengan ada di antara mereka yang seronok melaksanakan ibadah tetapi dalam masa yang sama mewar-warkannya melebihi daripada had untuk menjadikan inspirasi kepada manusia. Boleh ataupun tidak dipertontonkan kepada umum, dan ada juga yang menyebut, dia kata kalau pertontonkan ni jadi motivasi, tetapi kalau disimpan pula dia kata hanya untuk privasi diri sendiri. Yang mana lebih baik, yang mana lebih bagus ditayang ataupun disorok sehingga kan kita dan Tuhan sahaja yang tahu. Jadi ini yang bakal kita upas kepada anda. Kita akan bersama dengan bintang ilmuwan Al-Fadil Ustaz Ahmad Izhar Nazri bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi Ustaz, saya tanya satu soalan dulu. Kita tak janji kan pakai macam ni? Tak janjilah. Mungkin doa kita bertemu di langit malam semalam. Itu orang kata tu. Saya terfikir nak merun, Ustaz pun terfikir nak merun. Hari ni kita tengok sama-sama Ustaz. Memang bak kata orang putih tu kimia. Saya ingat chemistry Ustaz Chemistry lah. Silakan Ustaz untuk sepatah dua kata awal akhlak tayang ibadah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan, syukur dekat Allah. Allah masih rezekikan kita untuk terus hidup sehinggalah pagi ini menghirup nafas untuk terus beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih pada Dai Azrin, dan hari ini kita nak cerita tentang tayang ibadat. So, definisi ibadat tu dulu yang kita kena faham dan tahu. Ibadat ni bila dengar je, ibadat dia mesti terbahagi kepada dua faktor ataupun dua elemen. Apa dia? Pertama adalah melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua meninggalkan larangan Allah. Maka kalau sebut tentang ibadah, dia tak lari daripada dua perkara tu. Dan bila sebut tentang ibadah ni juga, ibadah ni adalah satu manifestasi seorang hamba kepada Tuhannya. Dan memang kita diciptakan di dunia ini semata-mata untuk mengabdikan diri dan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadah ni adalah kerja kita, tanggungjawab kita, kewajipan kita, dan itu purpose kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tambah pula hari ni ada perkataan tayang. Tayang ni maksudnya kita nak menunjukkan sesuatu kepada umum supaya umum tahu apa yang kita sedang buat. Dan perkara yang kita nak bincangkan hari ni adalah boleh ataupun tidak dalam ibadat kita ni, yang kita buat ni memang untuk Allah, untuk kita ni tunjukkan, manifestasikan kita ni sebagai hamba pada Allah, kita tunjukkan pula kepada manusia yang tak boleh bagi manfaat ataupun mudarat. Kan manusia ni tak boleh pun nak bagi dan tentukan kita syurga ataupun neraka, tapi kita tunjukkan ibadat kita ini kepada makhluk yang tiada kuasa ini berbanding Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa. Jadi
persoalan tentang benda ni kita akan bincangkan pagi ni. Jangan lupa untuk hantarkan soalan-soalan anda, dan untuk kita nak buka gelanggang meraihkan soalan-soalan yang daripada penonton, saya nak sebut satu perkara sebagai permulaan. Bila cerita tentang tayang ibadat ni, dia adalah tentang hati. Dia tentang permainan dalam hati ni yang perlu untuk kita jaga. Sebab apa? Sebab bila kita once tayangkan pada orang, kita mengharapkan respon orang. Sebagai contoh, kita post satu ibadat kan, ataupun kita post kita pergi bercuti lah dekat satu tempat. Bila kita post, of course kalau kita ni sebagai manusia biasa, saya lah sendiri, kita ni akan cek berapa banyak like kita dapat, berapa banyak komen yang kita terima, dan kita akan cek setiap 5 minit. Kita risau kalau tak banyak like. Aku pergi tempat mahal dah ni kan, aku ibadat ni kira power dah ni kan, tapi kenapa like tak berapa banyak sangat ni, komen tak berapa banyak, kita ada kerisauan. So kita bila ada kerisauan tentang satu yang kita post, especially dia berkenaan dengan ibadat, maka itu membimbangkan kita. Sebagai permulaan, 7 golongan di padang mahsyar yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala adalah salah satunya mereka ini bersedekah dengan tangan kanan sehingga kan tangan kiri tak tahu. Mereka sangat menjaga hati mereka ni dalam melaksanakan ibadat. Cuma ada ibadat-ibadat yang diharuskan untuk dipamerkan. Apa tu nanti kita cerita dengan lain berlanjut, insya-Allah. Subhanallah. Baik, terima kasih Ustaz untuk pembukaan tadi, yang mana kita sedikit faham sebenarnya ke mana perbincangan kita pada hari ini nak pergi. Adakah hanya membincangkan hanya sekadar sudut ibadat yang ditayangkan, ataupun juga kita nak cungkil lagi tentang dia punya kesan dan juga macam mana yang dimaksudkan dengan tayang ibadah itu. Adakah hanya sekadar solat tepi orang, adakah itu pun dikira sebagai menayang ibadah, ataupun adakah kita ni hanya perlu beribadah tu seorang-seorang, tidak ada siapa tahu, hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah itu saja? Ini yang bakal kita bincangkan. Baik, sebelum apa-apa, kita maklumkan kepada penonton, jika ada persoalan yang ingin diajukan ataupun berkongsi sesuatu untuk topik perbincangan kita pada pagi ini, boleh pergi kedua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan, boleh pergi ke 1-800-881677, atau nak bertanya di Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan, dan mudah-mudahan lebih banyak sahabat-sahabat kita join ataupun masuk bersama dengan kita dalam keluarga besar Tanyalah Ustaz untuk hari ini. Baik, kita terus pergi pada soalan yang pertama. Jom kita lihat soalan kita dari sahabat kita, Sirna. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, bagaimana cara untuk menghindari lintasan hati supaya tidak timbul riak dalam melakukan sesuatu ibadah? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Sirna untuk soalan ini. Isunya lintasan. Silakan Ustaz. Baik, bila cerita tentang lintasan hati, ia adalah perkara yang kita tak boleh expect, sebab dia terjadi tanpa kadang-kadang kita sedar tentang lintasan hati itu. Dan kenapa ada kerisauan tentang riak? Sebab riak ni adalah satu perkara yang akan meranapkan pahala amalan tersebut. Bayangkan penat-penat buat satu amalan tu, maka hilang semua pahala amalan disebabkan oleh ada lintasan hati tentang riak itu sendiri. Rasa nak pamerkan ibadat kita ni pada orang untuk dipuji dan dipuja oleh manusia-manusia. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ni boleh memelihara hati ni daripada lintasan riya, ujub, takbur dan sum'ah ni adalah dengan cara seperti mana diajarkan dalam ibadah-ibadah kita. Perasan tak, setiap ibadah perlu ada niatnya. Solat zuhur dan asar 4 rakaat, tapi kenapa berbeza? Disebabkan oleh niatnya yang membezakan mereka. Sama juga asar dengan isyak, tetap juga 4 rakaat, tapi kenapa membezakan asar dan isyak? Disebabkan oleh niatnya. Samalah juga puasa pada hari ini. Ada yang puasa sunat, ada yang puasa wajib. Maka puasanya tetap puasa yang sama, rukun yang sama, kaedah yang sama, tetapi yang membezakan adalah niat tu. Kenapa diajar dan kita dididik tentang niat dalam ibadat-ibadat kita dari Azrin juga para penonton? Disebabkan oleh dengan niat ini, dia sebenarnya adalah satu refreshment untuk kita nak meluruskan balik niat kita. Sebab apa? Dalam setiap ibadat kita, perasan tak, di hujung tu diajar oleh ulama, lillahi ta'ala, semata-mata kerana nak sukakan Allah. Maka bila kita refresh niat kita setiap kali buat ibadat, ya Allah, aku buat ni sebab aku nak sukakan kau ya Allah, bukan sebab manusia, nak pujian manusia ya Allah. Maka dengan kita refresh niat kita setiap kali ibadat kita, maka ia akan buatkan kita boleh terhindar daripada lintasan-lintasan yang buatkan kita akhirnya muflis. Disebabkan oleh apa? Kita buat kita punya amalan tapi pahala tak dapat. Jadi ini kaedah yang sangat mudah dan praktikal lah yang diajarkan oleh ulama, dan juga memang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kita memelihara niat kita. Dan niat tu bukan sekadar di awal ibadat. Di awal ibadat
semasa ibadat dan selepas ibadat kita kena sentiasa memperbaharui niat kita. Kadang-kadang tengah solat kan, tiba-tiba orang datang kan, tengok ish, dia ni solat datang masjid buat tahajud lah contoh. Kita tengah solat ni, tadi niat dah betul lah kerana Allah Ta'ala, maka dalam kita tengah solat ni pun kalau ada lintasan hati, terus refresh balik niat kita, ya Allah sebab Engkau ya Allah, bukan sebab manusia ya Allah. Manusia tengok ke tak tengok aku tetap akan sembah Engkau ya Allah. Dan selepas habis solat kita bagi salam, rupa-rupanya kat belakang ada 20 orang kat belakang kan. So lepas kita ibadat pun kita tetap juga kena memperbarui niat kita buat semata-mata untuk sukakan Allah. Subhanallah, buat semata-mata kerana ingin sukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz, saya tadi bila kita dapat soalan tentang lintasan hati tu yang buat sesuatu kerana Allah, tetapi ada hari ni orang yang dia niat kerana Allah tapi hanya di mulut. Di hatinya pula kerana manusia. Saya teringat kata daripada Qadhi Fudail bin Iyad, kalau tuan-tuan boleh lihat di dalam Al-Azkar ada disebutkan pada bahagian awal, dia kata kalau satu orang ni meninggalkan sesuatu kerana manusia, maksudnya ditinggalkan satu benda jahat kerana manusia, adalah dikira sebagai riak katanya. Dan kalau seseorang ini dia buat sesuatu kerana manusia, katanya itu adalah syirik pula. Maka kalau kita nak kaitkan dalam perbincangan kita pada hari ini, mungkin ada orang yang sekali baca macam tu kata macam, ush, aku buat kerana manusia pun salah, aku meninggalkan kerana manusia pun salah, dia kata. Jadi dia kata, adakah aku buat atas dunia ni langsung tak boleh dipertontonkan kepada manusia, ataupun aku buat atas dunia ni memang betul-betul 100 fully kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi komen Ustaz sikit berkenaan dengan kata-kata Qadhi Fudail bin Iyad tadi, meninggalkan sesuatu kerana manusia adalah riak, buat satu kerana manusia adalah syirik katanya. Silakan Ustaz. Baik, bila tentu tentang ibadat tu, setiap awal premis kita adalah ibadat ni memang kita nak tayangkan dan dipertontonkan kepada Allah, untuk kita persembahkan kepada Allah. Jika ada elemen manusia ataupun makhluk dalam kita nak mempertontonkan ibadah, maka dia boleh jatuh syirik dan juga jatuh kepada riak itu sendiri. Tapi adakah Islam melarang kita, okey, jangan tunjuk pada orang? Ada ibadat-ibadat yang kita diharuskan untuk kita mempertontonkan kepada orang. Sebagai contoh, tak lama lagi kita akan meraihkan Hari Raya Korban. Dan korban adalah salah satu ibadat yang kita memang diharuskan untuk mempertontonkan bagi semua orang nampak, supaya ia menjadi syiar kepada Islam itu sendiri. Maka baru orang nampak tentang ibadah korban, kepentingan ibadah korban, dan juga bagaimana pengorbanan kisah-kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail ini berkorban. Dan sehingga hari ini kita meneruskan legasi pengorbanan, tapi bukan dengan manusia tetapi dengan haiwan, untuk menunjukkan pengorbanan kita, untuk persembahkan cinta kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendek ceritanya adalah, as long as kita buat ini untuk manusia atau meninggalkan sesuatu untuk manusia, end game dia adalah manusia, maka itu perkara yang akan merosakkan hati kita dan juga merosakkan ibadat kita dunia dan juga akhirat. Itu yang kita bimbang. Allah, itu dia kan. Kadang-kadang kita tak sedar sebenarnya, bila mana kita buat satu benda itu, kita dah pasti kita kata aku niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia berubah di pertengahan jalan. Yang susah bukan nak dapatkan ikhlas, tetapi yang susah adalah mengekalkan ikhlas. Benar. Jadi subhanallah, sidang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Subhanallah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ceria-ceria selalu sambil kita menyaksikan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, dan mudah-mudahan anda mencatat segalanya yang dapat diberikan kepada anda, dan mudah-mudahan juga kita memperoleh sesuatu yang bermanfaat. Baik. Ada yang bertanya, dia kata, adakah 3 benda ini berbeza? Motivasi, mempertonton dan menayang ibadah di media sosial. 3 ni nampak perbuatannya macam sama. Mengupload, tunjuk dan memberi kepada orang melihat perbuatan yang kita lakukan. Tetapi 3 benda ini mungkin niat dan juga hasilnya berbeza. Memotivasikan masyarakat, menontonkan kepada masyarakat dan menayangkan kepada masyarakat. Jadi, cuba kita lihat perbezaannya dalam perbincangan kita pada pagi ini. Baik. Jom kita ambil soalan dari Facebook dari sahabat kita, Syamsuddin Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Katanya,
adakah dikira tayang ibadah jika seseorang itu akan memaklumkan kepada umum melalui grup WhatsApp setiap kali beliau solat waktu di luar kawasan karyahnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Jadi apa yang saya dapat faham daripada soalan tuan ni, dia kata setiap kali dia solat di luar kawasan karyah dia tu, contoh dia pergi ke mana-mana kan, dia akan upload, oh saya sudah solat di sini pukul 7.12, oh saya sudah solat isyak di sini 8.40. Adakah itu juga dikira menayang ibadah tuan? Silakan. Baik, berbeza zaman dulu dan zaman sekarang. Sekarang bila kita nak tahu waktu solat sebagainya kan, kita boleh cek dekat handphone kita, ada aplikasi yang boleh paparkan dekat negeri mana, daerah mana, waktu solat dan sebagainya. Betul. Cuma bila kita reflect balik, saya yakin ni mungkin level-level ayah kita kan, level-level yang lebih senior. Dulu mereka tak ada kesempatan ini. Maka dah terbiasa untuk kalau mereka pergi ke mana-mana negeri untuk maklumkan kepada ahli keluarga. Sini kalau asar awal sikit daripada KL lah, contoh kalau duduk pergi ke Perak. Dan sama juga kalau kita tengok orang pergi haji, pergi umrah kan, di Tanah Suci, dia akan maklumkan kita, ni sekarang dah masuk solat isyak, sekarang ni masuk solat asar. Excitement itu, keterujaan untuk memberitahu pada ahli keluarga ataupun grup WhatsApp tu, sebenarnya benda yang bersama juga berlaku sekarang ni bila ada aplikasi WhatsApp sebagai contoh. Cuma bila dia ada beza antara orang yang buat dengan kita yang terima. So bila orang yang buat, kita kena anggap bahawa dia sekadar nak memaklumkan waktu solat ni kan. Mungkin kita ni tak check, mungkin kita ni rasa macam alah boleh check kat aplikasi. Sebab tu saya sebut tentang perbezaan gap, generation gap tu sendiri. Jadi kita bersangka baik dengan cara macam mana, dulu dengan sekarang mungkin perbezaan daripada segi pengetahuan untuk waktu solat tu macam mana dia nak dapat. Okey, itu pertama. Yang kedua adalah itu adalah teguran juga, sebenarnya kita ambil itu untuk kita juga. Kadang-kadang by reading dia punya update dekat status ataupun dekat grup WhatsApp tu, menegur kita bahawa ni waktu solat dah masuk ni, dah sembahyang ke belum. Jadi dengan bersangkaan baik kepada perbuatan orang, especially bab-bab ibadat ni, contohnya dekat grup WhatsApp ni, contoh ni bukan sekadar ibadat dekat grup WhatsApp. Kadang-kadang ada orang ni aku nak pergi umrah contoh, atau dia post dekat grup WhatsApp sebagai contoh. Adakah dia riak? Adakah dia ni nak menunjuk? Maka dia tentang hati dia, kita ni yang nak jaga hati kita ni, kita nak kena bersangka baik. Sebab apa? Dia bagi tahu dia kat luar karyah, sebab at least kita tahu, kita jiran dia, boleh bantu-bantu kalau anything happen dekat rumah dia. Dia pergi umrah, jadi apa-apa kita boleh tolong tengokkan anak-anak dia, ahli keluarga dia dekat rumah. Jadi dengan sangkaan baik itu, dia boleh menjaga hati. Sebab at the end of the day, ibadat ini adalah untuk menjaga hati kita. Dan bukan sekadar untuk menjaga hati orang yang buat ibadat, juga untuk menjaga hati orang yang melihat ibadat tu sendiri. Baik, itu dia kan. Sebab apa kadang-kadang kita ni tak perasan juga. Ada macam Ustaz sebutkan tadi, bukan hanya sekadar kita menyebut hanya tentang orang yang mengupload, tetapi juga kita yang menerima ni, adakah kita bersangka baik ataupun bersangka buruk dengan apa yang kita lihat di hadapan mata kita. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan Ustaz, selamat Hari Raya Aidil-Adha saya ucapkan. Okey, yang saya ada dua soalan ringkas yang saya tanya Ustaz. Yang pertama, apa hukum tayang ibadah dalam melaksanakan ibadat di Tanah Suci dengan menyiapkan gambar-gambar di hadapan Baitullah? Yang kedua, adakah Islam membenarkan tayang ibadah dengan niat mengajak orang lain melakukan kebaikan? Itu soalan kat saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Ismail untuk soalan yang diberikan sebentar tadi berkenaan dengan tayang ibadah, hukumnya dan juga bagaimana keadaannya. Silakan Ustaz. Baik, sangat cantik soalan daripada pemanggil kita tadi, Tuan Ismail. Okey, pertama sekali tentang adakah dibenarkan ataupun apa hukumnya bila kita ni tayang ibadat dekat Tanah Suci. Secara asasnya adalah apabila kita melakukan ibadat tertentu dan tetapi ibadat itu terganggu disebabkan oleh sibuk nak upload, sibuk nak rakam, nak cari angle yang cantik, lighting yang tepat, sehingga mengganggu ibadat kita dan juga ibadat orang lain. Contoh, tengah tawaf di Kaabah. Di sekeliling Kaabah kita tawaf.
kita tahu ramai orang kiri kanan depan belakang. Kita sibuklah nak berhenti, nak cacak apa namanya stand, nak buat record, nak buat live dan sebagainya. So perkara itu memang dilarang dalam agama sebab dia bukan sekadar mengganggu niat kita dan fokus kita ibadat, dia sedang mengganggu orang lain juga kan. Ada kes-kes orang yang ambil monopod yang jadi panjang tu, dia hulur macam ni, tengah bercakap pula tu, orang lain tengah zikir, orang lain tengah doa, tengok kan dah ganggu ibadat orang lain. Maka perbuatan itu perbuatan yang memang dilarang dalam agama. Contohnya sa'i kan. Sa'i kita akan pergi ulang-alik sebanyak 7 kali. So bayangkan dengan sa'i tu boleh pula nak buat live kan, nak bagi tahu pada follower aku tengah buat sa'i ni. Jadi dengan cara macam tu kita tengah berinteraksi dengan kita punya follower. Mana zikir-zikir yang diajarkan semasa sa'i, mana doa-doa yang sempat kita nak langitkan semasa sa'i. Dan dia akan membantutkan juga atau mengganggu orang-orang sekeliling kita. Tengok buat live menarik juga kalau buat live, bagi idea kepada orang lain, dan dia mengganggu fokus. Maka jika dia mengganggu rukun-rukun dalam ibadat dan juga fokus kita dalam ibadat, maka ini dilarang dalam agama. Dan kedua, adakah Islam membenarkan kita untuk tayangkan ibadat kita ini bila di social media ataupun beritahu maklumkan pada orang, kalaulah dia niat untuk nak memberi inspirasi, macam mana Da'i Azim sebut tadi, nak beri inspirasi, nak bagi motivasi dan juga galakan pada orang ramai untuk sama-sama buat umrah. Seronok buat umrah ni, best buat umrah ni, kita dapat ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So boleh ke tidak? Dibolehkan dalam agama untuk kita nak sebarkan inspirasi dan motivasi. Kadang-kadang kan kita tengok orang pergi umrah, kita bukan sakit hati, kita rasa macam satu hari nanti aku nak pergi umrah. Maka itu motivasi supaya dia melangitkan doa-doa daripada Allah, supaya ya Allah aku pun nak pergi juga ya Allah. Cuma kita tahu kapasiti hati kita, kita tahu hati kita ni boleh nak jaga ke tidak. Maka kalaulah kita tahu dengan aku up gambar aku pergi umrah ni akan buat aku ternanti-nanti dan kira berapa banyak like dan juga komen yang aku dapat, dan kita akan menanti-nanti orang-orang tertentu untuk komen. Ataupun kita up story dan kita akan cek berapa ramai yang view, dan orang-orang yang kita harapkan tu view ke tak. Selagi orang tu tak view, selagi tu kita akan check. Maka waktu tu kita kena check hati kita. Lebih baik untuk kita meninggalkan perbuatan untuk menayangkan, sebab kita punya hati mungkin belum cukup kuat untuk ambil tanggungjawab memberi inspirasi dan motivasi kepada orang lain. Wallah. Sambil tawaf tu kan, 3,000 mata memandang, 3,000 mata memandang. Komen kat bawah kan. Jangan lupa komen dan share kan. Baik. Sebelum kita ambil soalan di Facebook, saya ada terbaca satu rentetan soalan di Facebook live kita. Ada penonton-penonton yang tengah tengok live kita, dia komen daripada sahabat kita Halimah Suki. Dia kata lebih kurang macam soalan yang ditanyakan sebentar tadi. Dia kata ada yang buat live TikTok dari Tanah Suci, buat live TikTok dari Tanah Suci. Ada yang komen, dia kata seolah-olah tayang ibadah dan tak fokus dalam ibadah di sana. Tapi dia kata, saya ada satu sudut pandang yang lebih positif. Dia kata, bagi saya itu adalah live update bagi kita semua yang tak dapat pergi ke sana. Betul. Jadi bagi mereka yang tak dapat pergi, rindu nak tengok suasana keadaan payung terbuka kena pada timing kan, yang viral tu. Jadi kita nak tengok juga, dia kata. Jadi itu saya rasa adalah satu benda yang bagus, kerana dia membantu kepada orang yang tak dapat pergi itu dapat tahu update yang ada di sana. Dan dia tanya, apa pandangan Ustaz? Baik. Kalau siapa yang tak pernah pergi ke Tanah Suci, macam mana kita dapat gambaran orang-orang tawaf di Kaabah? Macam mana kita dapat gambaran orang yang pergi ziarah makam Rasulullah? Semuanya antaranya disebabkan oleh tayangan-tayangan yang dipaparkan di social media dan juga TV, orang-orang yang melaksanakan ibadah. Maka kesannya pada kita ni, rindunya Rasulullah, tengok makam Rasulullah, menitik air mata. Maka itu dibenarkan dalam agama. Cuma sehingga kalau dia mengganggu fokus ataupun mengganggu kita punya ibadat dan juga orang lain, maka itu dilarang dalam agama. Cuma bagus untuk ada live update. Dia macam ni, bila orang lain buat, kita kena bersangka baik bahawa orang ni nak bagi inspirasi dan motivasi untuk menjaga hati kita. Tapi when it comes to ourselves, diri kita sendiri, maka kita kena rasa sendiri, aku ni boleh tak jaga hati aku ni. Bila aku buat live update ni, boleh tak aku jaga hatiku supaya aku ni tak riak, tak ujub dalam aku nak memaparkan aku ada dekat Tanah Suci. Maka kalau dia berlaku pada orang lain, orang lain buat live update kan, mentang-mentang kau ada tengah buat haji, buat live Facebook kan sebagainya, kalau orang lain buat, maka kita ni cenderung untuk bersangka baik pada dia ni nak bagi motivasi pada orang untuk laksanakan ibadat di Tanah Suci. Itu cara kaedah untuk kita nak menjaga hati. Betul. Sebenarnya saya pun setuju dengan apa yang Puan Halimah Suki sebut ni. Dia kata sekadar satu live update
update ya, untuk orang semua tahu macam mana keadaan di sana kan. Yalah, bukan semua orang dapat pergi dan bukan semua orang terpilih untuk pergi pada tahun tersebut ataupun keadaan tersebut. Jadi bila mana dia ni rindu nak pergi nak tengok kan, maka dia buka saja media sosial dan nampak ada orang update, rasa terubat rindu lah. Macam kita lah nak pergi tengok bola tak boleh masuk, tiket habis. Hanya tengok di TV saja kan. Itu pun dah seronok kan, apatah lagi yang dapat pergi. Baik. Kita pergi pada soalan seterusnya dari sahabat kita Mak Etun. Assalamualaikum. Semoga sihat dalam rahmat Allah, katanya. Saya mengajar cucu bersedekah RM1 setiap kali jumpa tabung yang disediakan dengan cara mendidiknya yang masih kecil agar tidak membuat bising. Bolehkah Ustaz? Niat saya bukan nak menunjuk-nunjuk pada orang ramai. Mohon pendapat Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Mak Etun untuk soalan ini. Dia ajar cucu dia sedekah RM1 setiap kali jumpa tabung. Dan dia ceritalah juga pada orang supaya jadi motivasi. Bukan nak menunjuk, tapi pandangan Ustaz macam mana? Silakan. Benar. Ya Allah, Mak Etun ni kira nenek yang menjadi sanjungan, nenek contoh lah. Contoh. Didik cucu untuk bersedekah. Baik, bila bercerita tentang nak mengajarkan seseorang kan, nak mendidik anak kita, cucu kita ataupun sahabat-sahabat kita, anak didik kita, maka tak ada masalah untuk kita ni nak tunjukkan macam mana cara kaedah untuk kita laksanakan ibadat tu. Biar dia terbiasa, sebab nanti bila dah besar dia dah biasa nampak tabungnya RM1, nampak tabungnya RM1 kan. Jadi itu adalah pahala jariah kita. Pahala jariah kita dalam kita nak melaksanakan menunjukkan ibadat pada orang. Contoh sekarang ni ada selain daripada sedekah, ada juga orang baca Al-Quran dalam live TikTok. Kan ada orang baca Al-Quran, baca maksurat, baca surah Al-Mulk sebelum tidur, baca sajadah, baca Yasin pagi-pagi. Contohlah, tanyalah ustaz, pagi-pagi ni kan kita ada bacaan Yasin setiap pagi. Betul. So adakah itu dikira sebagai tayangan ibadat tu? Apa ni tayang-tayang kat TV pula dia baca Quran tiap-tiap hari pula tu. Tiap-tiap hari pula tu kan. So kira boleh ke macam ni? Macam ni kira ni kan. So niatnya adalah untuk mendidik, sebab dengan kita tengok live update orang baca Yasin, tengok dipaparkan dan tanya ustaz pada awal segmen adalah baca Yasin, kita pun tergerak nak ambil buku Yasin, bacalah sekali dengan ustaz, bacaan aku pun belum tentu betul lagi. Jadi dengan cara macam tu dia boleh buatkan kita ni ada pahala jariah. Itu kebaikan yang kita nak sebarkan kepada orang. Cuma perasan tadi Mak Etun tadi sebab apa? Dengan niat nak mendidik. Maka kena betulkan niat kita bila kita nak buat sesuatu tu. Boleh untuk kita nak dapatkan pahala jariah. Ingat, lagi besar ganjaran tu, lagi besar dia punya cabaran dia. Cabaran untuk menjaga hati tu sendiri. Betul. So kalau kita boleh jaga niat kita, insya-Allah banyak pahala yang menanti kita, sebab asbab kita buat amalan yang kita tunjukkan pada orang ni bagi motivasi dan orang pun nak ikut juga. Betul. Tapi sebenarnya saya rasa tertarik untuk sama-sama hari ni kita nak tengok juga bukan hanya sudut pandang orang yang melaksanakan ibadat tersebut, tapi juga saya tekankan sekali lagi, kita cuba juga nak sebut dan memotivasikan kepada orang yang melihat sesuatu ataupun melihat satu ibadat, posting ataupun mereka yang melakukan ibadat tersebut, jangan cepat sangat berkata dia ni tak ikhlas dan juga dia ni buat sebab nak menunjuk-nunjuk. Jangan cepat bersangka seperti itu. Jadi sedang menonton, kita teruskan kepada perbincangan kita berkenaan dengan tayang ibadah sebentar tadi. Soalan seterusnya dari sahabat kita Siti Salbiah. Assalamualaikum Ustaz, amal ibadah dan kebaikan ini secara asasnya perlu dibuat secara senyap dan tidak menunjuk-nunjuk. Soalan saya, apakah hukum seorang suami berbuat ibadah dan kebaikan di hadapan isteri dan anak-anak untuk tujuan mendidik dan tarbiyah, kerana ini adalah tanggungjawab seorang suami. Terima kasih, katanya. Terima kasih juga Siti Salbiah untuk soalan ini. Mendidik melalui teladan. Bagaimana Ustaz? Puan Siti Salbiah, soalan yang sangat baik. Bila kita cerita tentang kewajipan suami dalam menunjuk dan mendidik anak-anak dan keluarga dalam ibadat tu sendiri. Contoh, jangan kita salah faham, oh kita ni tak boleh tayang ibadat ni, so kita pun tak pergi masjid. Sebab apa? Sebab kalau pergi masjid nak kena lalu depan rumah jiran. Nanti jiran kata aku ni macam soleh pula, aku tayang ibadat pula. Maka kita tak pergilah masjid. Sampai kat rumah pula kita dengar pula, tak boleh tayang ibadat ni. Dia salah faham. Dia pun tak semayang kat rumah. Sebab apa? Sebab aku semayang kat rumah, nanti isteri nampak macam mana? Nanti hilanglah pahala aku. Anak-anak nampak, oh ayah ni bayar, ayah saya ni bagus lah, up dekat dia punya kawan-kawan punya grup WhatsApp sekolah, contoh kan. So demi menjaga hati, maka ditinggalkan pergi masjid, ditinggalkan untuk melaksanakan ibadat dekat rumah. Jadi ini tak buat ibadat pun, itulah talbis iblis.
bagaimana iblis masuk dalam pemikiran dan hati kita untuk buatkan kita ini salah faham tentang ibadat. Sebab iblis ni purpose utama dia, tajuk utama dia adalah untuk nak jauhkan kita dengan Allah. Betul. Nak ambil iman kita ni. Maka cara untuk mengambil dan merosakkan iman kita adalah merosakkan ibadat. Iblis ni kalau dia tak boleh ajak kita buat jahat, dia akan buatkan kita ni untuk buat baik, tetapi buat baik dalam keadaan kita ni riak. Kalaulah iblis ni tak boleh untuk buatkan kita ni nak meninggalkan benda baik, dia akan ajak kita buat benda baik juga, tapi benda baik yang sunat sehingga meninggalkan yang wajib. Contoh, tahajud jangan, tahajud ni bagus ni. Tahajud sampai terlena, mengantuk, solat subuh jemaah tinggal. Itu talbis iblis dalam dia ni nak mempengaruhi kita. Trik dia, strategi dia, akhirnya end up dia meninggalkan ibadat. Sama juga situasi macam seorang ayah yang nak jalankan tanggungjawab. Teruskan jalankan tanggungjawab, sebab itu bukan sekadar option, tapi dia adalah kewajipan untuk didik anak dapat solat jemaah sama-sama, baca Quran sama-sama. Itu tanggungjawab seorang suami. Maka buat tanggungjawab suami, dia tak ada isu tentang ni tak nak tayang ibadat lah, ni tak nak riak lah, dia tak ada isu tertentu, sebab itu adalah tentang kewajipan kita. Mendidik dan menunjukkan sesuatu yang baik kepada ahli keluarga kita, itu satu tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk teruskan perbincangan kita untuk topik akhlak tayang ibadah. Kupasan dan perbincangan kita bawakan kepada anda, dan pastinya kita akan berikan yang terbaik untuk jawapan, semoga memberikan motivasi kepada penonton-penonton semua. Baik, mari kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Syarifah Mahani Said Abdullah. Mari kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Persoalan pertama, Umi. Apa itu dengan maksud tayang ibadah? Dan apakah yang kita lakukan macam bila menegur rakan-rakan kita kalau ada yang melakukan sesuatu yang tidak bagus tu, termasuk juga dalam tayang ibadah ke? Mohon penjelasan dari Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih juga sahabat kita Syarifah Mahani untuk soalan ini. Dia kata tegur orang, lepas tu bila mana kita tegur, mungkin ada orang yang kata dia ni baguslah. Adakah itu juga dikira sebagai tayang ibadah? Ataupun nak tegur kena pakai topeng Ustaz? Supaya orang tak kenal kita? Boleh tegur. Baik, silakan, terima kasih pada Puan Syarifah Mahani Said Abdullah. Soalan yang sangat baik, sangat baik. Ini dan benda ni berlaku dalam kalangan masyarakat. Memang in trend lah soalan ni. Betul. So, kalau kita nak menegur seseorang, contoh ahli keluarga, kawan-kawan kita yang buat salah. Okey, pertama sekali adalah of course Nabi ajar untuk kita menegur dengan hikmah. Okey, tapi isu dia, poin utama adalah bolehkah kita nak menegur tu? Adakah ia dikira sebagai menayang ibadat? Sebab menegur ni adalah dakwah. Dakwah ni adalah ibadah, dan ibadah yang terbesar ni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sebut tentang ibadah ni dalam dakwah ni sendiri, dia ada dua perkara dalam menegur ni, dua elemen. Ramai orang buat yang pertama je. Apa dia? Menegur depan manusia, menegur depan orang. Dan bila menegur depan orang ni, dia tak boleh teguran itu berlaku di khalayak ramai. Maknanya tengah ramai-ramai tu kita pergi tegur dia. So benda tu bukan lagi teguran, tapi sekadar melampiaskan kita punya nafsu sebab bengang sangat, marah sangat. Betul. Memenuhi emosi itu sendiri. Okey, contoh kita tegur seseorang tu bukan di hadapan orang. Kita bawa dia ke tepi, ajak minum ke, dan kita tegur. Okey, tak ada orang dengar pun, off record contoh kan. So dia tidak cukup hanya sekadar satu elemen saja dalam kita nak melaksanakan ibadah dakwah itu sendiri. Sebab ini dakwah yang orang nampak. Dia perlu ikut bagaimana Nabi Nuh alaihi salam diceritakan dalam Al-Quran, berdakwah pada umatnya 950 tahun, lailan wa nahara, malam dan siang, malam dan siang. Bila sebut pasal malam dan siang ni, kita ada satu macam persoalan lah. Dakwah malam siang maknanya takkan orang tak tidur kot kan? Kan siang malam dakwah. Apa maksud siang dan malam dakwah ni? Maksudnya siang bertemu dengan umat Nabi Nuh ni, bertemu dengan umat. Malam Nabi Nuh juga berdakwah. Berdakwah macam mana? Melangitkan doa-doa supaya diberikan hidayah pada umatnya. Maknanya dalam kita nak menegur orang ni, dia bukan hanya cukup sekadar kita tegur depan mata, tetapi kita sebut tak nama dia dalam sujud tahajud kita. Kita sebut tak nama dia supaya Allah ampunkan dosa dia dan juga bagi hidayat ni di sepertiga malam kita. So kalau kita tak buat benda ni, maka kita kena cek balik hati kita. Sebab apa? Sebab mungkin rupa-rupanya kita
menunjuk saja, kita nak tunjukkan kita ni concern, kita tunjuk yang kita ni memang ambil tahu sekadar depan mata manusia. Walhal ibadat ni secara basic dan prinsip adalah untuk nak tunjuk pada Allah, bukan pada manusia itu sendiri. Maka kalau betul lah kita nak menegur ni memang kerana nak sukakan Allah, maka kita tak boleh terlepas daripada dua perkara ni, menasihati dengan hikmah dan juga menyebut namanya dalam doa-doa kita di sepertiga malam. Ini yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangun malam mendoakan keampunan umatnya. Menegur manusia kerana takut mereka melakukan kesalahan, tetapi juga dalam masa yang sama takut juga kerana itu kita anggap sebagai menayang-nayang ibadah ataupun kebaikan yang kita lakukan. Kerisauan ini timbul sebab apa? Sebab kita rasa macam nanti bila mana kita tegur, bila mana melakukan kebaikan, orang akan kata kita ni baik pula ataupun berlagak baik pula. Itu dua hal yang kita bincang. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Saya Azulin. Oh puan, yes. Dari beranak. Silakan soalan puan. Soalan saya, apakah ada antara ibadah selain daripada solat itu perlu dihebahkan dan mengapa? Macam mana puan? Soalan dia? Apakah ada antara ibadah selain daripada solat, puasa itu perlu dihebahkan dan mengapa? Adakah ada antara ibadah lain yang perlu dihebahkan? Baik. Terima kasih puan untuk soalannya. Sama-sama. Alhamdulillah, itu dia soalan dari puan. Terima kasih untuk soalan tersebut berkenaan dengan adakah ibadah lain yang kita boleh hebah-hebahkan, dan juga kalau boleh itu kenapa pula dihebahkan katanya. Ibadah yang dibolehkan dihebahkan selain daripada solat. Contohnya solat kita hebahkan dengan laungan azan di TV ya, di musolla masjid dan sebagainya. Kalau ibadah lain bagaimana Ustaz? Baik, selain daripada ibadah solat yang kita dibolehkan untuk beritahu kepada orang kan, maksudnya kita sebarkan kesedaran dengan laungan azan dan sebagainya untuk ajak orang solat. Bayangkan kita solat jemaah ni, of course orang akan nampak kita pergi solat jemaah kan. Takkanlah kita solat jemaah tapi seorang-seorang. Macam mana tu? Takkan solat online pula jemaah kan. So memang kena datang masjid, orang nampak, bermasyarakat, jumpa dengan orang. Dan bukan sekadar hanya solat, sedekah pun ada sedekah yang dibolehkan untuk kita ni nak beritahu pada orang supaya dia memberikan motivasi pada orang lain. Dia sedekah, aku ni lama tak sedekah. Maka dia itu pun dibolehkan. Dan yang ketiga juga boleh untuk kita ni nak beritahu, maklumkan kepada orang tentang kita buat ibadah korban. Dan itu adalah syiar untuk kita nak beritahu ini ibadat yang kita kena kita buatkan, persembahkan pada Allah, dan juga menarik orang untuk sama-sama meraihkan ibadah tersebut. Dan bila sebut tentang solat, tentang sedekah, even pergi haji, umrah, korban dan sebagainya ni, apa sebabnya untuk kita ni nak tayangkan ataupun kita ni nak maklumkan kepada orang? Tak lain tak bukan, perasan tak, dengan kita salat, dengan kita buat korban, kita maklumkan tentang kita ni sedekah, bukankah itu cara dan kaedah bagaimana kita ni nak mengajar manusia untuk buat hablu minan nas? Betul. Bayangkan kalau kita ni tak pergi solat dekat masjid, macam mana kita ni nak kenal dengan imam, bilal, orang masjid yang itulah end up nanti one day kita lah kena jumpa dia sebab nak ajak pergi majlis kat rumah kan, buat baca-baca doa selamat, ataupun mungkin inilah orang-orang yang akan menguruskan jenazah kita nanti dekat masjid. So dengan kita tayangkan ataupun kita pergi mempamerkan diri kita untuk solat, maka itu cara untuk kita kenal dalam masyarakat dan juga rapat hubungan kita sesama tetangga dan kejiranan. Sama juga dalam ibadah korban. Dengan kita beritahu aku ada korban ni dekat surau sekian-sekian, maka jiran-jiran kita yang mungkin tidak ada kemampuan untuk korban, dia tahu yang dia akan pergi surau untuk meraihkan ataupun nak bantu sembelihan korban itu sendiri. So setiap ibadat ni basically macam ni. Kalau kita ni boleh jaga hati, maka tak ada masalah untuk kita ni nak beritahu pada orang. Cuma tengok balik pada diri kita, kuat tak kita untuk jaga hati dan niat kita ni? Kalaulah tak mampu, maka lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita diam-diam je. Tak perlu nak update setiap waktu. Alhamdulillah aku nak on the way nak pergi solat fardu zuhur ni, dan tak sabar nak solat fardu asar pula. Dan ada juga perbuatan-perbuatan yang kita sebaiknya untuk kita ni simpan terus, tak bagi beritahu orang. Apa contohnya? Ibadat-ibadat sunat kita, sebagai contoh tahajud kita kan, ataupun ibadat-ibadat yang nak komplement ibadah wajib tu. Sebab kebanyakan ibadah wajib ni dia perlu untuk orang lain nampak.
kan, sebagai contoh macam korban, solat jemaah, solat Jumaat, memang orang nampak yang kau pergi solat Jumaat. Cuma kalau ibadat-ibadat untuk komplement, untuk tambah baik diri kita ni, maka untuk jaga hati kita, kita jauhkan diri untuk kita nak beritahu. Tak payah nak buat live update kita ni tengah buat solat tahajud rakaat kedua dah, tengah tayat akhir ni buat live kan, contoh. So itu boleh mengganggu kita punya ibadat itu sendiri. Subhanallah, sepanjang kali solat dia buat live di media sosial untuk dipertontonkan kepada masyarakat umum supaya mereka melihat. Katanya hashtag kalau tak tunjuk orang tak tahu. Ya. Baik, okey. Sebelum kita ambil soalan di Facebook, saya nak bawakan satu situasi yang saya fikir ia juga agak merisaukan. Contohnya, dia ni buat satu benda baik, contoh bersedekah, ya, memberikan sesuatu, berwakaf dan sebagainya. Maka apabila dia ni memberikan benda tersebut, pastinya mungkin paling minimum ada satu orang yang tahu. Contohnya kalau dia wakafkan sesuatu di masjid, contohnya almari ataupun kerusi di masjid, maka dia akan berikan kepada contoh AJK, Prabut dan sebagainya. Maka dia akan bagi. Maka bila mana AJK Prabut ni kata, kalau ada orang tanya ni nak kata apa, dia kata sebut je hamba Allah bagi. Ataupun dia tulis di kerusi ataupun almari tersebut, Prabut tersebut dia tulis dari hamba Allah. Maka kita pun kata macam, wow, subhanallah, bagusnya dia ni kan, tak nak mengaku pun dia yang bagi. Tapi dalam masa yang sama, selepas daripada itu, tuan empunya yang bagi, yang berwakaf ni, dia dalam perjalanan balik langsung datang satu perasaan dalam hati, dia kata, bagus aku ni kalau orang lain tulis nama tu. Tapi aku hamba Allah, mudah-mudahanlah aku ni ikhlas, dia kata. Maka situasi macam ni yang kita risau sebenarnya. Kita Betul. perasan awal tu macam dah cantik, tapi sebenarnya di pertengahan itu dia datang lagi satu perasaan yang perasan pula. Dia kata kalau orang lain tu dia tulis nama tu, tapi kalau aku tak apa, okey lah ni, dia kata. Ish, orang lain dia kata kalau buat ni mesti dah riak, tapi aku tak, dia kata. Nasib baiklah aku, dia kata. Jadi sedikit komen dari Ustaz berkenaan dengan situasi yang merisaukan seperti ini, Ustaz. Silakan. Baik, hati kita ni dia memang sifatnya berbolak-balik. Pada mulanya memang aku nak letaklah hamba Allah ni supaya tak ada satu manusia pun yang tahu kecuali Pak Imam ni yang tahu kan. So bila kita gerak keluar je dari masjid, bagus juga aku ni letak hamba Allah, bagus juga aku ni tak riak. Ingat, dalam masalah hati ni, umur amrad, penyakit ibu pada penyakit ni adalah ada pada hati kita ni. Dan penyakit hati ni dia bukan sekadar riak, dia ada satu lagi, iaitu ujub. Ujub ni apa? Merasa dan berbangga-bangga dengan diri. Dia tak beritahu ke orang pun. Riak ni dia menghiasi dia punya amalan supaya cantik depan manusia. Itu riak. Dan ada yang menceritakan dan sebagainya kan. Memang betul dia memang riak. Ada juga yang dia tak cerita pada orang dan dipanggil sebagai ujub. Dia berbangga-bangga dan rasa diri bagus. Berjalan tu dia berbeza. Dan kalau setiap kali masuk ke masjid, inilah almari yang aku dah wakafkan. Tapi dia tak cerita ke orang. Maka itu adalah penyakit yang dipanggil sebagai ujub, penyakit hati yang akhirnya itu pun akan merosakkan pahala amalan kita. Sebab apa? Purposely macam ni, tuan-tuan dan puan-puan para penonton. Kita tak nak kita ni develop satu sifat-sifat keakuan. Dan inilah sifat Qarun. Ketika mana orang bertanya pada Qarun, wahai Qarun, macam mana kau ni boleh kaya, bagi boleh tips sikit tak, boleh bagi sikit teknik-teknik apa marketing kau buat, bisnes kau ni bagus kan? Maka apa kata Qarun? Qarun kata, ini semua adalah hasil usaha aku. Maka sifat keakuan inilah menjahanamkan Qarun, ditelan, dimasukkan ke dalam bumi dengan harta-hartanya sendiri. Maka kita risau ada develop sifat keakuan ni bila kita rasa ini almari aku punya infak. Sepatutnya kita kena menafikan diri kita, ni bukan aku yang infak, sebab duit infak ni pun Allah yang bagi, aku ni sekadar asbab saja. Dengan menafikan diri memberi, menafikan diri dalam ada kekuatan melaksanakan ibadah, itu cara untuk menjaga hati kita. Sentiasa letakkan konsep nafi isbat, nafikan diri, isbatkan pada Allah. Allah yang bagi izin, Allah yang bagi rezeki. Awal dia dah cantik niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, menyembunyikan setiap amal kebaikan, tapi di pertengahan dan di penghujung tu yang menjadi kerisauan kepada kita. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Bila kita melihat seseorang sedang membaca Al-Quran di dalam masjid, kita tidak merasa apa-apa, tetapi bila kita melihat orang membaca Al-Quran di dalam LRT, hati kita terdetik katanya. Orang itu menayang ibadahnya. Adakah itu tanda hati kita ni bermasalah, Ustaz? Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak untuk
soalan ini. Silakan Ustaz. Okey, bila kita tengok orang main game dekat LRT, ada tak kita rasa dengki dengan dia? Ada tak kita rasa macam terdetik, kau ni nak nunjuk-nunjuk pula dengan kau seorang ke main game kan, contoh. Kenapa kita tak rasa macam tu? Kita tak rasa macam tu berbanding dengan kalau ada orang buat ibadat, contohnya dia ambil tasbih berzikir dekat LRT, ataupun sekarang ni ada tasbih digital yang tekan-tekan macam cincin tu kan, dia berzikir contohnya. Kalau orang buat ibadat dekat LRT, kita akan mula untuk mempertikai. Tapi kalau ada orang buat selain daripada ibadat, kita okey je. Main game, tengok social media kan, ataupun call makwa dia ke, alah macam kau seorang je ada girlfriend, kita orang pun ada girlfriend juga, contoh. Kenapa kita tak petikai benda itu? Sebab dia bukan kebiasaan dekat dalam masyarakat. Sebenarnya membaca Al-Quran ini dekat LRT, bukan dekat LRT, di negara Arab ada pemandu teksi yang sambil menunggu penumpang memang berlaki dia Quran. Memang itu adalah rutin dan kebiasaan di sana. Maka kita rasa pelik dan terdetik, rasa macam menunjuk-nunjuk sebab itu bukan kebiasaan. Kita perlu tengok lagi orang yang sambil jalan sambil pegang Quran. Berjalan nak menuju ke satu tempat, pegang Quran sebab dia nak hafal Quran ke, dia nak memperbaharui bacaan Quran tu. Maka sebenarnya bila kita tengok orang lain buat ibadat dan kita terasa orang lain yang pakai, kita yang panas, contoh kan, maka waktu itu yang kita kena cek bukan hati dia, yang kita kena cek adalah hati kita. Sebab kenapa kita ada rasa sangka buruk pada orang, dan antara ciri-ciri ataupun tanda-tanda hati kita ni tengah sakit adalah kita sakit hati dengan ibadah orang, kita sakit hati dengan kebaikan yang orang buat. Orang sedekah, kita patutnya sokong orang yang sedekah, patutnya kita lagi bagi motivasi, teruskan sedekah, aku tak mampu sedekah macam kau. Dan bila ada rasa sakit hati, dia pergi pada satu lagi, dia ada perasaan dengki pula. Dia mula nak menjatuhkan orang tu. Dia mula untuk up dekat status, kat story, tengok ni menunjuk-nunjuk macam dia seorang je baca Quran, macam dia lah terpaling hafiz dan hafizah, contoh. Maka dengan menjatuhkan orang inilah akan merosakkan lagi hati kita. Why not? Kita tengok dia kan, kita bagi sokongan kat dia, teruskan baca Quran. Saya ni mengaji pun tak pandai, Iqra' bawa Iqra' 3, awak boleh baca Quran, doakan saya kan lebih baik macam tu. Itulah akhlak dalam kita ni menjalani kehidupan sebagai orang Islam. Bukan kecam dia, yang kali jangan baca Quran LRT macam menunjuk pula, saya pun sekabut lah. Itulah. So masalah bukan pada dia, masalah daripada hati kita sendiri. Wallahualam. Dia marah orang pula bila mana orang buat satu-satu kebaikan. Ya, betul. Dia marah tu bukan sebab orang tu buat baik, tapi kerana dia tak boleh buat. Benar. Subhanallah. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Pertubuhan Akademi Al-Bayan kini sedang giat dijalankan dan diusahakan seperti mana tuan-tuan, puan-puan dapat lihat di belakang saya. Marilah sama-sama kita menyokong dan memberi infak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, khususnya dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak ada amalan yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta, melainkan amalan yang dilakukan pada 10 Zulhijjah. Ayo kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Satu agama, pelbagai bangsa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai dalam hari yang penuh dengan kepelbagaian fadilat yang dijanjikan oleh Allah dan nabinya, iaitu 9 Zulhijjah, hari Arafah, hari yang mana kata Nabi SAW, ma min yaumin aktsara min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumil Arafah. Iaitu kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, tidak ada hari yang lebih banyak dibebaskan hambanya daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Ya Allah, semoga Allah bebaskan kita, Allah keluarkan kita daripada senarai orang yang layak untuk masuk api neraka Allah. Semoga kita dibebaskan. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, berkesempatan dengan hari ini kita berpuasa 9 Zulhijjah, kita berpuasa, kita mengangkat tangan kepada Allah, minta Allah bebaskan kita daripada api neraka. Kita mohon kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Dalam masa ini, dalam ketika ini, saya memohon kepada semua sahabat-sahabat
yang budiman, hartawan, untuk kita sama-sama berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, kerana kami sedang membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Kita dapat kebenaran daripada Kerajaan Negeri Melaka. Kita telah berjumpa dengan Mufti Melaka untuk menyatakan hasrat pembinaan kompleks ini. Kita telah berjumpa dengan Majlis Agama Islam Melaka untuk dapat kutipan dana. Kita telah jumpa Jabatan Agama Islam Melaka untuk silibus. Semoga ia menjadi saham yang berpanjangan sehingga kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada di sini, kita akan membina kompleks, sebuah kompleks, dan di situ juga ada Masjid Tiga Budaya atau dikenali sebagai Masjid Tiga Pintu. Kalau kita lihat, ada pintu budaya Cina, ada di sebelah kiri kita pintu budaya India, di hadapan pintu budaya Melayu, Kesultanan Melayu Melaka. Maka di mana pun kita masuk, mana-mana pintu yang kita masuk, maka kita adalah menyembah Allah yang Maha Esa. Kita sama. Bangsa kita, bahasa kita, kita adalah sama kerana kita menyembah Allah yang Esa. Sebab itu tujuannya adalah untuk kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sahabat-sahabat yang masih lagi belum menerima hidayah Allah faham, Islam tidak pernah meminggirkan budaya, tidak pernah meminggirkan keluarga, tidak pernah meminggirkan bahasa, kerana Islam menerima kepelbagaian budaya dan bangsa. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, ayuh sama-sama kita berinfak. Disebabkan seperti mana di dalam sebuah hadis, sesiapa yang membina rumah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membina rumahnya dalam syurga. Inilah masa yang sesuai, 9 Zulhijjah, 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Kita nak mohon kepada semua sahabat-sahabat untuk terus berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Yang kedua, kita mohon kepada semua sahabat-sahabat yang menyumbang, kita akan dapat ganjaran, iaitu melahirkan para da'i mu'allaf. Mereka akan melakukan solat, beramal dengan ajaran Islam. Kita corakkan mereka. Hasil sumbangan kita, kita akan dapat sama seperti mana yang mereka dapat, tanpa mengurangkan saham ataupun pahala mereka. Yang ketiga, bayangkan mereka keluar berdakwah di jalan Allah, dapat mengislamkan dengan izin Allah, maka sudah pasti kita yang memberi infak, bersedekah, berwakaf, kita juga akan mendapat saham yang sama, iaitu saham mengislamkan orang lain. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, apa yang kami buat? Kami juga melakukan pelbagai inisiatif untuk support, untuk membina kompleks ini. Antaranya kita ada e-book, boleh layari www.akademialbayan.com. Boleh berinfak secara terus seperti mana nombor yang tertera. Boleh juga berinfak di laman web kami, dan di sana ada e-book yang boleh kita baca sambil berinfak. Dan juga antaranya kita wujudkan produk sambal teriak. Sambal teriak ni seperti mana yang ada di hadapan, senang digunakan, mudah kerana ada ziplock. Kita buka, kemudian kalau dah kenyang, kita boleh zip, boleh simpan untuk nak pergi travel, untuk nak pergi berkelah, bercuti. Ini semua hasil sumbangan pembelian ini kita akan sumbangkan ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Maknanya sambil makan, sambil dapat ikan bilis yang rangup, maka kita juga dapat menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Ini yang usaha yang kita usahakan. Maka siapa-siapa yang nak beli, boleh ke laman web ataupun telefon nombor yang tertera. Semoga hari 9 Zulhijjah ini menjadi asbab untuk kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, ayuh sama-sama kita kongsikan kepada kawan-kawan di luar sana, sahabat-sahabat yang mungkin tak tahu lagi mengenai projek pertubuhan Akademi Al-Bayan, kerana ini merupakan projek ummah, bukan projek pertubuhan Akademi Al-Bayan, tetapi untuk semua, bagi menegakkan kalimah la ilaha illallah. Tahniah kepada mereka yang berpuasa dan tingkatkan amalan pada 9 Zulhijjah ini, kerana janji Nabi SAW, amalan yang paling dicintai, amalan paling disukai adalah pada 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Teruskan berinfak, insya-Allah. Semoga Allah merahmati dan meredai. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri.
sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Alhamdulillah, itu dia pesanan dari penaja sebentar tadi, dan mudah-mudahan kita ambil peluang untuk sama-sama memberikan bantuan, manfaat dan juga menyumbang untuk pembangunan projek yang akan dilaksanakan tersebut, dan mudah-mudahan juga kita dapat pahala yang sebanyak-banyaknya seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Sedang menonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru untuk pagi ini. Perbincangan untuk 28 Jun 2023 bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1444 Hijrah kita dipertemukan. Baik. Tadi kita bincang berkenaan dengan jangan ditayang-tayang ibadat tersebut kerana yang paling penting adalah menjaga hati. Dan macam Ustaz sebut, kita tahu kapasiti hati kita. Adakah kita ni kalau tayang akan menjadikan motivasi kepada orang lain, ataupun kita relax je tak ada rasa apa-apa, ataupun kita dah tahu apabila kita tayang walaupun seinci saja sisi kehidupan kita, kita dah rasa satu kelainan ataupun mengharapkan pujian manusia. Ada manusia Ustaz, dia betul-betul sorok dah. Apabila sedekah pun dia tak bagi tahu pada orang, apabila dia beribadat pun dia sembunyi-sembunyi, dia puasa pun dia tak ada nak cerita-cerita pada orang, dia buat ibadah apa pun dia cuba sembunyikan untuk kehidupan dia. Tapi dalam masa yang sama, biasa kita tengok pada hari pun tular ataupun viral di media sosial, ada orang yang suka menayangkan kebaikan yang orang lain buat tanpa pengetahuan tuan empunya badan. Senang kata maksud macam inilah. Tuan punya badan dah menyembunyikan, tetapi ada orang yang mewar-warkan ibadat yang disembunyikan oleh tuan empunya badan. Jadi ada dua soalan untuk Ustaz. Yang pertama, adakah tindakan itu dikira sebagai tidak beradab ataupun berdosa, mewar-warkan satu benda yang telah disembunyikan oleh orang walaupun kebaikan? Dan soalan yang kedua, kalaulah pula tuan empunya badan ni nampak langsung dia datang satu perasaan yang tidak cantik dalam hati dia, siapa yang patut dipersalahkan? Silakan Ustaz. Orang yang beriman, orang bertakwa, dia sangat jaga hati dia. Ya. Sebab dia tahu ini tempat terletaknya pandangan Allah pada manusia tu. Betul. Allah tidak melihat pada kesempurnaan fizikal kita. Allah tak tengok kita handsome ke cantik. Yang Allah tengok adalah hati kita ni cantik ataupun tidak. Maka orang beriman, orang bertakwa ni, dia betul-betul jaga hati dia ni dengan menyembunyikan sebaiknya pada pengetahuan orang. Betul. Tentang ibadat. Cuma sekarang ni zaman yang setiap orang ada smartphone dan dia punya video-videonya pun dah resolution tinggi dah. Dia bukan zaman-zaman pecah-pecah, ada banyak pixel. Dia zoom tu boleh nampak Ustaz. Bukan sekadar nampak mata, dengan dosa-dosa pun kadang-kadang boleh nampak. Orang kata macam tu kan. So, nak bagi tahu semua orang ada handphone dan boleh merakam, dan semua orang nak jadi content creator. Semua nak jadi orang-orang yang famous dekat social media dengan memaparkan video-video yang menarik. Selain daripada memviralkan benda keburukan, ada juga yang mengambil inisiatif untuk menyebarkan kebaikan, which is good, bagus. Itu adalah pahala jariah. Cuma bila dia tentang ibadat orang lain yang dia dah cuba untuk menyembunyikan ibadat itu, maka dia bukan isu tentang dosa ataupun tidak. Itu adalah tentang adab kita sesama manusia. Jadi adab ni diangkat, akhlak ni diangkat dalam agama. Betul, niat kita tu nak viralkan kebaikan supaya orang lain tahu, ni ramai orang buat kebaikan ni, abang ni buat kebaikan ni. Cuma dia adalah isu tentang adab. Mungkin abang ni ataupun orang yang kita viralkan ni, dia dah sedaya upaya untuk menyembunyikan sebab dia tahu aku ni tak kuat, aku ni kalau orang tahu ni habis dah aku punya keikhlasan tu. Maka dia tentang adab itu sendiri. Kedua, bila pada orang tu sendiri, sebagai manusia kita akan diuji dengan pujian-pujian manusia disebabkan oleh kita punya amal ibadat. Kita biasa dengar ikhlas itu ibarat semut hitam di atas batu hitam di dalam gua yang gelap. Cuma kenapa semut?
Kenapa dia takkan analogi ataupun simbolik semut tu di atas batu yang hitam? Sebab kalau semut tu bergerak, ada siapa tahu? Ada siapa tahu? Tak nampak. Tak tahu kan. Semut tu bergerak ke kiri ke kanan ke, tak ada orang yang tahu. Itulah simbolik nak bagi tahu pada kita, walaupun kita ikhlas at the first place, sebab kita dah sembunyikan kita punya ibadat kita. Datang orang viralkan kita punya ibadat, kemungkinan semut hitam itu akan mula untuk bergerak. Mula untuk nak tengok komen-komen orang yang puji-puji. Sebab viral kan, ada 50,000 komen. Takkanlah kan, tak terasa, tak terlintas. Sebab apa? Iblis pun buat kerja. Nampak tu, ramai orang puji kau ni bagus ni, buat lagi, rasa bagus lagi. Padahal kita ni dapat beribadah ni bukan sebab diri kita, tapi sebab Allah yang izinkan kita untuk buat ibadat tersebut. Maka dia ada dua sisi orang yang memviralkan tu. Kalaulah contoh nak sebarkan kebaikan, minta kebenaran ataupun beradablah dalam kita, bagi tahu ni saya ni sukalah dengan abang punya pakcik punya, boleh tak saya nak share, tapi saya sembunyikanlah nama identiti pakcik, ataupun saya tutuplah muka pakcik ni, tapi saya nak sangat sebab pakcik punya ibadat ni rare ni, tak ramai orang sanggup nak buat ni. Maka beradablah dalam kita nak memviralkan kebaikan tu sendiri, walaupun benda tu baik, sebab niat tidak menghalalkan cara. Kedua, untuk yang diviralkan ataupun orang dah tahu kita buat kebaikan, banyakkan istighfar dan banyakkan nafikan diri kita. Jangan rasa kita yang buat ibadat, jangan rasa kita yang baik. Kita nampak baik hari ni bukan sebab kita ni baik, tapi sebab Allah masih sudi untuk tutup aib kita. Sebab tu ada kata ulama, seorang ulama beritahu, andai katalah aib aku ni berbau dan boleh nampak, anjing pun belum tentu nak duduk sebelah aku. Maka dengan sentiasa rasa kita ni tak ada apa-apa, kita ibadat pun dengan izin Allah, dia boleh memelihara hati kita untuk tidak rasa ujub dan juga riak, which is inilah yang akan meranap dan menghancur dan menjahanamkan semua pahala-pahala daripada ibadat kita. Subhanallah, itu dia kan. Persoalan berkenaan dengan bagaimana kita ini kalau nak menyebarkan satu kebaikan manusia, maka lebih elok dan beradabnya minta kebenaran dan izin dulu dari Tuan Empunya Badan. Baik. Soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz, orang lelaki yang hanya pergi menunaikan solat Jumaat sahaja, adakah ia sama seperti menayang ibadah? Ini kerana solat sebab ingin dihormati oleh orang sekeliling, sedangkan solat-solat yang lain ditinggalkan. Apakah sikap sebegini dianggap munafik? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Nur Dahlia Biru untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Okey, soalan baik daripada Nur Dahlia Biru. Kalau ada lelaki yang dia solat tapi dia solat Jumaat je. Sebab apa? Solat Jumaat ni orang nampak kan. Yeah. Kalau solat-solat lain ni boleh kadang dia buat solat kat rumah, orang tak nampak dan sebagainya, maka ditinggalkan solat tu. Adakah ini ciri-ciri orang munafik? Pertama sekali adalah bila kita ni manusia, namanya manusia ni, kita memang tak sempurna dan kita ada kekurangan. Maka tidak layaklah kita untuk gelarkan seseorang itu fasik, munafik ataupun orang ni kena istidraj. Dia tak boleh macam tu kaya tapi tak semayang, istidraj lah tu. Contoh, kita ni tak ada kuasa, tak ada hak untuk nak bagi tahu dan claim dia tu ada istidraj ke, munafik ke ataupun orang fasik. Sebab apa? Sebab macam ni, walaupun kita ni isteri dekat rumah, kita tahu perangai suami kita yang mungkin tinggalkan solat sebagai contoh kan, kita tak tahu apa amalan dia di hadapan Allah, struggle dia untuk nak melaksanakan solat, hari-hari rasa nak solat tapi disebabkan oleh mungkin kelemahan dirinya, keimanan dia menyebabkan dia tinggalkan solat. Maka bagus kita tengok pada sisi alhamdulillah abang solat Jumaat, pergi juga solat Jumaat. Maka mungkin dengan asbab solat Jumaat itu boleh buatkan dia ni dapat melazimi solat-solat wajib setiap hari itu. Dengan sangka baik itu sebenarnya menghantarkan doa-doa baik pada suami kita. Sebab kita nak paksa suami ni payah, sebab suami pun ada ego juga kan. Bang pergi semayang, ingat suami nak pergi semayang ke kalau dia cakap macam tu? Bang, abang ni kan pemimpin ni, abang ni nak jadi suami macam mana ni, solat pun tak ni, solat Jumaat je, abang ni adakah abang ni munafik sebenarnya kan? So lagi cakap macam tu, lagilah suami kita tak pergi semayang. Maka apa yang dia ajarkan oleh Rasulullah SAW, pertama adalah bersangka baik. Mungkin suami kita ni tengah struggle usaha, sebab setiap orang kapasiti dia berbeza-beza ni. Mungkin ada orang dia ni kuat daripada segi solatnya, solat Jumaat je, tapi dia ada intention, Allah kenapalah aku ni malas solat Zuhur, ya Allah minta ampun, ya Allah aku ni kekuatan, hari-hari doa. Kedua,
Selain daripada kita sangka baik adalah kita mendoakan suami itu sendiri. Dan yang ketiga, kita tunjukkan akhlak kepada suami kita ni. Maknanya kita sendiri yang jaga solat kita. So bila suami kita tengok, alah bini aku ni jaga solat, anak-anak tengok ayah tak semayang, anak-anak solat, anak-anak pergi masjid, ayah mesti perasan anak-anak aku ni rajin pergi masjid. InsyaAllah dengan asbab kita menunjukkan akhlak yang baik tanpa menghina ayah ataupun suami kita, akan terdetik dalam hati ni untuk dia pun nak lakukan perkara yang sama. Sebab ingat, antara dakwah yang terbesar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak. So instead of kita ni claim orang ni munafik, orang ni fasik, istidraj, apa kata kita sebarkan kasih sayang dengan tunjukkan akhlak yang baik. Manusia dia takkan tewas dengan kebencian, dia tewas dengan kasih sayang. Ustaz banyak memberikan kepada kita satu kata-kata yang merubah kita pada pagi ini dan juga memberikan motivasi kepada kita supaya menjadi orang yang melaksanakan ibadat dalam keadaan menjaga setiap sisi daripada ibadat tersebut, supaya khususnya jangan ditayangkan kepada khalayak umum tanpa sebab untuk yang baik. Ustaz, sebelum kita pergi pada soalan seterusnya, sedikitlah soalan simple. Kata orang mencegah itu lebih baik daripada merawat. Kalau bahasa Inggeris dia, saya tak apa pandai sebut. Ustaz, macam mana Ustaz bahasa Inggeris dia? Prevention is better than cure. Betul Ustaz? Betul. Saya nak sebut takut salah, tapi betul lah. Prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi, kalaulah kita ni tengah melaksanakan satu-satu ibadat, maka timbul satu perasaan kata macam, ish, aku kena tunjuk kat orang ni, aku kena sebarkan pada orang ni, aku kena tunjuk pada orang, war-warkan kepada orang ni. Dan ataupun kita buat satu ibadat ni, tiba-tiba timbul satu perasaan macam riak, ujub, rasa sombong, nak berbangga. Macam mana kita nak cegah daripada benda tersebut terus menular apabila perasaan itu datang, supaya bukanlah kita terus laksanakan nak menunjuk tersebut, akhirnya kita terpaksa betulkan balik keadaan tu. Nak cegah lebih baik daripada merawat, Ustaz. Cara nak potong tu macam mana? Baik, bila kita sebut tentang nak buat ibadat ni, benda ni memang sangat tidak disukai dan dibenci oleh iblis. Okey, dan bila kita nak melaksanakan ibadat tu, baguslah niat pada awalnya, tapi along the way tu, sebagai contohlah kita baca Quran, tiba-tiba orang lalu, orang masuk, kita ataupun kita buat live baca Quran, tiba-tiba daripada 0 view tiba-tiba jadi 2000 view, tiba-tiba kan dapat bunga ros, dapat bunga ros, macam-macam haiwan-haiwan kita dapat, ikan paus semua kan, dapat singa tak singa kan. Perasan tak waktu tu kita kan tiba-tiba rasa macam, aku kena cantikkan lagi ni alunan suara aku ni, biar makhraj dia lebih tepat, suaranya lebih merdu. Masa live 2 orang tak pula macam tu, sebab 2 orang tu adik dia kena paksa dengan handphone dia satu lagi. Tu 2 orang live. Elok je, biasa je baca, tapi bila 2,000, 3,000 orang tengok, waktu tu kita nak mempamerkan dan mengindahkan ibadat kita untuk dipaparkan pada orang, supaya orang puji, orang bagi gift, orang bagi perkara-perkara yang bersifat keduniaan ni contoh. Maka waktu tu macam mana nak potong? Kita jangan tinggalkan ibadat tu. Sebab ingat, iblis tak suka kita baca Quran. Jadi dia akan pengaruh, tengok orang banyak tengok ni, kau kena jaga hati kau ni, kau tutup live, kau tak payah baca Quran dah. So endingnya ada orang yang dalam 2,000 tu memang betul-betul dah buka mushaf Quran bacakan kita dah. Memang dia nak dengar bacaan kita yang baik, yang tepat makhrajnya. Tapi bila kita tutup, kita telah menutup ruang-ruang untuk orang mendapat manfaat kebaikan daripada kita. Maka waktu tu macam mana kita nak cut adalah dengan cara, pertama kita refresh balik niat kita, yang kedua adalah kita istighfar kepada Allah, ya Allah tolong aku, ya Allah jaga hati aku, ya Allah aku ni betul-betul aku nak buat ni semata-mata untuk sukakan kau ya Allah. Dan yang ketiga adalah kita cut pengharapan dan pujian manusia untuk sampai pada kita. The best way adalah kita tutuplah bahagian komen tu, daripada kita baca pujian-pujian orang, kita teruskan baca Al-Quran macam biasa. Niat tu perlu untuk diperbaharui setiap masa bila ada lintasan-lintasan macam tu. Jangan berhenti buat ibadat tu. Jangan tertipu dengan strategi iblis, sebab iblis ni dia hidup lebih lama daripada kita. Orang macam kita ni dia dah jumpa beribu-ribu dah. Aku dah jumpa banyak kali lah, dia kata. Ini orang, ini style aku sudah tahu dah macam mana nak game dia. So jangan kita kalah dengan iblis ni. Teruskan buat kebaikan, jangan tinggalkan, tapi kita buat dalam keadaan kita istighfar, minta ampun dan betulkan niat kita. Teruskan sebarkan manfaat dan juga kebaikan. Jangan berhenti melakukan ibadat tersebut, laksanakan saja, kerana insya-Allah suatu hari nanti ikhlas itu akan tiba dalam hati dan sanubari kita. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana.
meneruskan perbincangan kita. Apa pun terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita walaupun hari ini ada pelbagai aktiviti yang telah dijadualkan dalam kehidupan kita, tapi masih lagi sempat untuk berada di hadapan kaca TV untuk menggali lagi setiap daripada mutiara ilmu yang bakal kita gunakan dalam kehidupan kita, khususnya dalam bab mencantikkan ibadah dan mengikhlaskan hati kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Siti Nurbaya. Assalamualaikum Ustaz. Adakah dengan share video atau kata-kata tentang kebaikan tentang sesuatu ibadah atau cara melakukan ibadah dengan betul, itu juga dianggap tayang ibadah Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Siti Nurbaya untuk soalan ini. Oh, kan betul Ustaz. Hari ni kan ramai orang yang dia kata, saya hari nak share macam mana cara wuduk yang betul, macam mana cara angkat takbir yang betul. Adakah yang tu pun dikira sebagai tayang ibadah? Contoh macam sekarang ni kan, saya bagi pengisian dalam Tanyalah Ustaz, adakah ini dikategorikan sebagai sedang menayang ibadat ni, sedang menayang kebaikan pada orang? Maka kalau bukan sekadar kita bercakap, kerana kita tak bercakap tapi kita share poster-poster, quotes-quotes, kata-kata motivasi kan, yang mak-mak selalu share pagi-pagi kan, dia ada koleksi dah setiap bulan, setiap hari, setiap minggu dia dah ada dah koleksi quotes-quotes yang tertentu je. Masalah biasanya dia screenshot Ustaz. Dia screenshot, masalah dia tak crop, tarik ke atas. Gambar bateri pun ada. So kalau yang share quotes-quotes kan, kata-kata hikmah apa semua tu, termasuklah kita share macam doa-doa Arafah ni kan, apa doa yang terbaik untuk kita nak doa, hadis-hadis Nabi tentang menceritakan kebaikan Arafah, raya korban dan sebagainya. Adakah itu termasuk dalam tayang ibadah? Itu termasuk dalam perkara yang dalam kategori pahala jariah. Sebab dengan kebaikan yang kita berikan itu dan orang viralkan, orang share itu, akan berterusan kita punya kebaikan. Secara ini kan macam ni, orang yang bahagia, orang yang untung adalah orang yang nafasnya dah terhenti tetapi pahalanya tak berhenti-berhenti. Orang yang celaka adalah orang yang nafasnya dah berhenti tapi dosanya tak berhenti-henti. Sebab apa? Sebab masa hidup dulu suka nak sebarkan keburukan, suka nak sebarkan fitnah, share benda-benda yang tak pasti. Orang lain pun share, komen benda-benda yang menyakitkan hati. Selagi perkataan tu masih ada dan itu akan dihisap oleh Allah, selagi itulah walaupun kita mati, kita akan tetap menerima kesan atas fitnah-fitnah yang kita buat. Sebab tu kita risau, dia macam ni, social media kita nak sebarkan kebaikan dan ada orang yang sebarkan keburukan. Kita risau macam ni, dekat dalam kubur nanti, kalau kita masuk dalam kubur nanti, kita dah tak boleh nak delete konten-konten kita yang mengarut-ngarut. Tak boleh kita minta balik jap, nak log in jap kita punya social media, nak delete benda-benda yang mengarut. Tak sempat dah. Sebab tu kenapa selagi hidup ni kita sebaik mungkin untuk delete benda-benda yang kita pernah post benda-benda buruk, dan juga kita juga avoid, jauhi diri kita daripada menulis benda-benda yang menyakitkan hati. Betul kata Siti Nurbaya ni, sebarkan kebaikan, tulis benda yang baik-baik, dan ini bukanlah maknanya kita nak tunjukkan kita baik. Macam ni, orang yang kita nampak dia banyak share benda-benda baik, orang tu jangan sangka buruk dengan dia. Dan kita pula yang share kebaikan ni, jangan tak nak share kebaikan dia riak, tak. Kita share benda baik bukan sebab kita ni baik, tapi sebab kita ni tengah nak belajar jadi baik. Kan macam Ustaz pun banyak sharekan video-video motivasi dan juga pengajaran di media sosial Ustaz, yang saya pun kerap juga share kan. Jadi kalau kita share benda-benda baik itu, manfaatnya bagus macam Ustaz sebutkan tadi kan, pahalanya berpanjangan. Tetapi juga kalau kita menyebarkan benda yang tak baik kan, walaupun kata Ustaz tadi nak minta balik ke dunia sekejap, nak padam konten-konten yang tidak baik itu, boleh dipadam, tetapi sebenarnya dia sudah pun berjalan disebarkan oleh orang lain, maka itu tak dapat dibendung lagi. Bak kata Mamat, enjoy je lah. Baik Ustaz, balik kepada soalan perbincangan. Saya pernah terbaca dalam satu kitab, kalau saya tak silap, Tanbihul Ghafilin, karya agung Al-Faqih Abu Laits Al-Samarqandi, pada bab yang pertama berkenaan dengan ikhlas, yakni bersih hati. Dia ada sebut satu perenggan itu berkenaan dengan kata-kata daripada seorang hakim. Katanya, lebih baik manusia yang dia ni berbuat sesuatu tetapi tidak ikhlas, ataupun dia ni tak ikhlas tetapi dia tetap melaksanakan kebaikan, daripada manusia yang mencari keikhlasan, tunggu ikhlas tetapi tidak melakukan apa-apa.
Katanya itu lebih baik walaupun dia buat tetapi tidak ada ikhlas dalam diri dia. Sedikit komen dari Ustaz, silakan. Baik, ramai orang mengambil keputusan untuk tidak melakukan satu ibadat disebabkan oleh tunggulah aku ikhlas dulu baru aku nak pergi masjid. Kan apa gunanya kalau kita pergi masjid semayang tapi tak ikhlas. Betul. Kan? So nanti ikhlas ni adalah syarat penerimaan Allah ni. So tak pergilah masjid, tak pergilah semayang. Ada orang aku tak nak tutup aurat sebab kena tutup aurat ni mesti kena ikhlas. Kalau tak ikhlas di mana Allah tak terima ni. Saya tak nak hipokrit. Saya tak nak hipokrit, saya nak jadi diri saya sendiri. Kan? So itu ayat-ayat yang kebiasaannya terkeluar daripada mulut-mulut kita bila kita nak melaksanakan satu ibadat. Saya nak kongsikan ini pesanan untuk saya dan juga untuk semua. Ya. Tentang ibadat ini jangan ditunggu ikhlas baru buat. Ya. Sebab apa? Sebab ikhlas ni dia adalah proses. Maka untuk dapatkan ikhlas ni kita kena buat dulu, dan along the way sepanjang proses kita menutup aurat, sepanjang proses kita ni nak salat, sepanjang proses kita ni nak baca Al-Quran, ikhlas itu Allah akan bagi peringkat demi peringkat dan kita pun takkan sedar ikhlas tu sampai ke tak. Kita takkan tahu pun selagi dia sampai tak tahu tu sampai tahap kalau kita sebut aku ikhlas ni, itu pun dia tak ikhlas dah. Kan? So ikhlas tu adalah rahsia Allah. Allah je tahu. Bila kita nak tahu kita ikhlas? Kita pun tak tahu. So kalau daripada instead of kita menanti bila masa kita boleh declare, okey sekarang aku dah ikhlas, baru aku nak semayang, dia tak akan jadi macam tu. Sebab kita pun tak tahu kita ni ikhlas ataupun tidak. Jadi pesanan untuk saya dan juga untuk semua, teruskan buat ibadat. Ikhlas tu Allah akan bagi peringkat demi peringkat tanpa kita sedari. Subhanallah, dia menunggu. Dia kata aku tunggu ikhlas baru nak buat baik, aku tunggu ikhlas baru nak buat ibadat, aku tunggu ikhlas, aku tak nak buat ibadat sebab aku takut dia kata nanti ada manusia yang war-warkan kebaikan aku, jadi aku tak nak buat, dia kata. Jadi ini saya satu kesalahan dan kesilapan dalam kita nak mempelajari sesuatu pada hari ini. Jangan salah faham ketika mana nak melakukan ibadat, dan kalau boleh bezakan di antara yang dimaksudkan dengan memotivasikan manusia, mempertontonkan ibadat dan juga menunjuk ibadat. Ini tiga perkara yang berbeza untuk kita bincangkan. Dan Ustaz, sebagai penutup perbincangan kita, sebagai pesanan utama kepada penonton-penonton semua, sebagai kesimpulan, Ustaz berikan kepada kami bagaimana untuk elakkan diri kita termasuk dalam golongan yang menunjuk amalan ataupun ibadah. Silakan. Tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan satu hadis riwayat Muslim, hadis ke 1905. Hadis ini apabila sahabat membaca hadis ini, mendengar hadis ini, menangis-nangis sehingga ada yang pingsan. Ya. Nabi sebut tentang tiga golongan yang paling awal Allah campakkan ke dalam neraka. Dan golongan ini bukan golongan yang buat maksiat. Golongan ini bukan golongan yang minum arak. Golongan ini bukan golongan yang berzina. Tapi tiga golongan paling awal diseret ke dalam neraka dalam keadaan mukanya di atas dunia ni, di atas tanah ni adalah pertama, golongan yang mereka ini syahid di jalan Allah. Kedua, golongan yang membaca Al-Quran dan orang ini diberikan ilmu. Yang ketiga adalah orang yang diberikan harta. Bukan orang beri harta dan dia menderma kepada orang lain. Bukankah ni tiga golongan yang baik? Bila Allah soal tiga golongan ni, maka Allah kata ini kamu semua adalah pendusta. Kenapa? Sebab golongan yang syahid di jalan Allah ni, bila Allah tanya pada mereka, mereka kata aku syahid ni sebabkan kau ya Allah, maka Allah kata kau penipu, kau pendusta. Engkau syahid ni semata-mata untuk engkau ni digelar pahlawan oleh masyarakat kau. Engkau ini mengajarkan Al-Quran dan juga kau ni menyampaikan ilmu semata-mata untuk orang ni panggil kau qari yang sedap suaranya dan juga orang yang alim. Engkau ni menderma semata-mata untuk orang gelarkan kau ni dermawan. Maka tiga golongan ini paling awal diseret masuk ke dalam neraka disebabkan oleh amal ibadat mereka yang mereka buat untuk dapat sanjungan dan juga pujian manusia. Itu yang kita risau. Dengan kerisauan itulah kita kena sentiasa memperbaiki niat kita dan hati kita supaya kita buat apa saja amalan, bersedekah, baca Al-Quran, menuntut ilmu, berjuang di jalan Allah semata-mata untuk sukakan Allah. Cuma kita kena aware kita ada musuh dalam, iaitu iblis dan juga nafsu kita yang sentiasa akan mengganggu gugat kita. Jadi insya-Allah semoga apa yang dikongsikan pada hari ini diberi manfaat kepada semua yang menonton hari ini, insya-Allah. Ustaz, jom kita doa untuk menutup majlis kita. Silakan. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon pada Engkau ya Allah bersempena dengan hari Arafah ini. Engkau ampunkanlah segala dosa
dosa, silap dan salah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa dan silap dan kekurangan mak dan ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa dan silap seluruh umat Muhammad ya Allah. Kasihilah kami, pandang kami dengan rahmat ya Allah. Terimalah segala amal dan ibadat kami. Kami minta maaf atas salah dan silap kami sebelum ini ya Allah. Kami banyak lupakan Kau ya Allah, tapi Kau tak pernah lupakan kami. Kami banyak tinggalkan Kau ya Allah, tapi Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami malu ya Allah, kami banyak lupakan Kau dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun ya Allah. Terimalah ibadat kami dan kurniakanlah kami keikhlasan dalam beribadah, dan terimalah segala amal ibadat kami agar kami dapat berkumpul semula di dalam syurga-Mu nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk kupasan dan perbincangan, memberikan kefahaman kepada kita tentang jangan tayang ibadah. Tuan-tuan, jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Hadari dan juga bintang ilmuwan kita Ustaz Roslan Muhammad dengan topik perbincangan istimewa Aidil Adha, nilai ibadah haji, dan mudah-mudahan sama-sama kita dapat meraihkan dengan sebaiknya. Dan teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidil Adha.